adil. Orang yang menganiaya orang Sarawak adalah pemimpin BN dan GPS sendiri. Ini terbukti. Okey, salam dan salam sejahtera. Saya Daniel Jani, Ketua Penerangan PKR Sarawak, yang mana saya melihat video yang mana memaparkan apa yang dikeluarkan oleh Datuk Willy Mongin berkenaan dengan isu apabila beliau cuba untuk mengkritik Pakatan Harapan keseluruhan dia. Dan apa yang saya lihat daripada video ini, kawan-kawan boleh tonton dulu. Setempat. Maka dengan itu, kemenangan kepada GPS untuk 31 kerusi parlimen ini adalah amat penting untuk kita di negeri Sarawak. Sebenarnya Pakatan Harapan ini dia banyak bermimpi di siang hari. Dulu kita ada buku janji Pakatan Harapan, tak banyak yang dapat ditunaikan. Malah ada pada masa itu mantan Perdana Menteri Pakatan Harapan kata janji itu bukan Alkitab. Jadi sekarang ini mereka nak menjanjikan bintang dan bulan. Tapi bagi saya itu semua omong-omong kosong. Sekarang ini mereka nak menurunkan harga tol dan ada tol yang dilupuskan. Tapi kita di Sarawak tidak ada tol. Jadi itu tidak memberi kesan dan kebaikan kepada Sarawak. Pakatan Harapan ini menganaktirikan anak Sarawak dan Sabah dan mereka menyisihkan kita daripada arus pembangunan. Orang Sarawak patut sedar, mereka patut dah kenal mana satu permata, mana satu suasa. Sebab itu kita telah mempunyai pengalaman sebanyak 22 bulan dengan kerajaan PH. Mereka tidak pernah membantu kita pun. Masa Presiden PH PKR datang, dia kata anak Bedayu, anak saya, anak Iban, anak saya, anak Cina, anak saya, anak Kadazan, anak Cina. Tapi apabila kita menang, dia tendang saya, anak Bedayu. Dan semua pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk mengangkat parti beliau, ditendang. So macam inikah yang kita patut lihat. Jadi jangan rakyat Sarawak terpengaruh dan termakan kata-kata janji manis mereka. Itu cuma omong-omong kosong. Tak boleh percaya belaka. Oleh dengan itu, saya memohon dan merayu kepada semua pengundi di Sarawak untuk jangan melihat parti-parti yang lain. Tapi cuma ingat, parti GPS demi untuk kemajuan, demi untuk kestabilan dan demi untuk kegemilangan rakyat Sarawak. Okey, daripada kenyataan yang keluar daripada video ini, saya perlu menjawab ada 11 perkara. Yang pertama, apabila dia kata 31 kerusi perlu dimenangi oleh GPS, yang mana dia merasakan bahawa jika GPS itu boleh menang 31 kerusi, mungkin boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia. Inikah yang dimaksudkan oleh Willy Mongin ni? Jadi beliau saya rasa lebih teruk apabila dia mengatakan bahawa Pakatan Harapan itu mimpi di siang hari. Itu yang kedua. Jadi saya rasa Willy Mongin mimpi di siang hari kerana GPS itu hanya ada 31 kerusi. Yang mana kalau dia bertanding pun belum tentu dia boleh menang 31 kerusi. Paling-paling pun dia boleh menang mungkin 25, kalaupun 25. Jadi isunya bagaimana kerajaan GPS itu boleh membentuk kerajaan? Tidak. Jadi rakyat Sarawak jangan tertipu dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Willy Mongin ni, kerana beliau sendiri saya lihat tidak berapa faham dengan politik ini. Kerja dia adalah menipu rakyat hari ini. Yang mana beliau menggunakan logo Pakatan Harapan ni, logo yang saya ada ni yang dia guna untuk menang dahulu. Jadi hari ini dia berpaling tadah dengan logo yang memberi dia kemenangan. Kalau tidak, Willy Mongin tak dapat jadi Datuk hari ini. Willy Mongin tak dapat jadi menteri hari ini tanpa kemenangan daripada Pakatan Harapan. Baru ini saya lihat beliau seolah-olah mengeluarkan kenyataan PH ini yang dikatakan dia omongan kosong, yang mana saya lihat dia kata janji-janji bukan kitab. Jadi ini adalah satu kerajaan apabila PRU ke-14 yang mana Willy Mongin ada di dalamnya, yang mana beliau waktu itu berkobar-kobar dalam parlimen, berbagai-bagai hujah dia mengkritik GPS. Hari ini beliau ludah ke langit jatuh ke muka beliau sendiri. So, dia tidak payahlah nak komen. Kalau nak menang, cari cara yang lain. Willy Mongin berada di kawasannya. Saya sebagai ketua penerangan turun ke kawasan Puncak Borneo. Apa dia kerja yang Willy Mongin buat? Tak ada. Dia pergi function sana, function sini.
yang melibatkan orang minum, orang berjoli. Dia tidak ada pun saya lihat. Dia buat kerja dia. Tak payah nak cerita. Saya pun ada juga persikan-persikan saya yang menyelinap masuk. Saya menyelinap kawasan dia, Puncak Borneo tu. Saya buat analisa. Banyak lagi kerja yang terbengkalai disebabkan oleh orang seperti Willy Mongin ni. Orang seperti YB GPS ni. Jadi rakyat Sarawak jangan terpengaruh dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang yang kita boleh geralkan selama ini. Seekor katak. Ini adalah satu pula daripada katak yang daripada bukit. Sebab itu dia tidak nak majukan kawasan dia. Dia sibuk dengan dia punya jawatan, dia sibuk dengan bagaimana bisnes dia, dia sibuk dengan bagaimana dia nak mendapat gelaran. Inilah dia. Kita mengangkat dia dulu kerana kita berharap dia membangunkan kawasan Puncak Borneo itu. Kita berharap beliau sebagai tokoh muda boleh kita ketengahkan. Kita tak sangka bahawa orang seperti ini rakus. Ramai orang komplain dia bahawa apabila beliau terus menang tu, terus nampak dia punya tanduk, terus dia arogan. Yang mana juga kenyataan di sini, isu tol tak apalah, dia kata tak ada di Sarawak. Tetapi bukan isu dia. Isu itu adalah isu pembentukan kerajaan pusat, manifesto kita, yang mana separuh sudah pun dilaksanakan. Jadi alasan-alasan yang dikeluarkan oleh Willy Mongin dalam video ini pada saya tidak relevan. Dia mengatakan PHS menganaktirikan Sabah dan Sarawak. PHS lah yang mengusulkan MA63 itu di parlimen, yang membangkang adalah parti yang bernama GPS. Willy Mongin jangan spin kata-kata kamu sendiri berada dalam parlimen waktu itu. Jadi kalau nanti rakyat membuat kritikan, kamu nak saman lah apalah, mental tak kuat Willy Mongin ni. Itu hakikat dia. Baru ni dia cuba nak menyaman ketua penerangan PKR di Puncak Borneo kerana sedikit isu saja. Kalau jadi YB macam ni punya standard, mental tak kuat nak berdepan dengan rakyat, macam mana? Yang mana pula dia kata, yang ketujuh perkara dia ni, dia mengatakan bahawa mana satu permata, mana satu belian lah apa semua. Rakyat tahulah mana satu permata. Kamu tu bukan permata, kamu tu kaca. Kamu bohong rakyat. Mandat rakyat adalah kepada ni logo ni, yang kamu pakai menang tu. Nasib baik mungkin kamu tidak ikut sign perjanjian yang kalau keluar ataupun kamu melanggar perjanjian, kamu kena bayar 10 juta. Mungkin Willy Mongin dia terselamat. Sebab tu Zuraida dia tak terselamat. Saya harap kalau Pakatan Harapan menang, kita boleh lihat nilai semula. Willy Mongin pun terlibat 10 juta. Sepatutnya dia tanda tangan perjanjian apabila menjadi calon tu. Jadi dia jangan cerita banyak. Banyak masalah yang saya boleh ulas di sini tentang Willy Mongin ni, tapi kerana dia serang Pakatan Harapan, maka saya perlu menjawab. Kerana saya ketua penerangan PKR Sarawak, itu adalah hak saya untuk menjawab kenyataan-kenyataan yang pada saya songsang dikeluarkan oleh pemimpin kita yang sebelum ini kita angkat, akhirnya menjadi katak. Inilah katak paling besar di Puncak Borneo, katak politik. Dan dia kata PHS omongan kosong. Willy Mongin sehari ini telah pun duduk dalam GPS. Beliau sendiri telah pun bersekongkol dengan parti yang mana beliau sendiri selama ini kritik. Parti yang mana beliau sendiri telah pun cemuh sebelum-sebelum ini. Tak rasa malu ke? Apa yang berlaku di Puncak Borneo sekarang ni, orang daripada PBB, komponen GPS ini tadi, tidak nak membantu beliau. Ramai orang tidak suka kerana PBB sendiri telah pun ada calon dia, tetapi disebabkan oleh Willy Mongin yang telah pun melompat sana, melompat sini, akhirnya tak tahu bagaimana Abang Jo boleh ambil dia masuk dalam GPS, kecewa merana tu. Jadi mereka sekarang ni bertelagah dekat Puncak Borneo tu. Jadi bagaimana rakyat Puncak Borneo nak pilih dia? Jangan pilih dia, lebih baik pilih Parti Pakatan Harapan, kerana kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Kalau kita tidak nampak lagi perkara ini, maka kita akan rugi. GPS ni tidak akan boleh menjadi Perdana Menteri. Ini hakikat dia. Silap-silap nanti Willy Mongin ni hilang kursi dekat sana, maka GPS rasa kecewa besar dengan dia. Dia kata kita hanya perlu ingat GPS saja untuk kita menangi. Inilah salah satu contoh pemimpin yang tidak ada integriti. Apabila dulu dia mengkritik kebobrokan yang telah pun berlaku oleh kerajaan GPS,
Hari ini beliau ada dalam kerajaan itu sendiri dan beliau cuba untuk meyakinkan rakyat agar bersama dengan GPS. Saya rasa Willy Mongin ni bukan saja mimpi di siang hari, tapi sudah pun kemaruk sangat nak mendapat jawatan-jawatan lain lagi. Dia kemaruk sangat untuk menjadi menteri. Jadi inilah sebabnya beliau mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kalau kita lihat mimik muka dia pun seolah-olah berada dalam ketakutan. So rakyat Sarawak, terutamanya Puncak Borneo, ramai-ramai tolak katak ni. Kerana orang seperti ini jadi pemimpin di parti mana pun hanya untuk kepentingan pribadi. Yakinlah apa yang saya kata ini. So sekian itu saja pencerahan saya selaku Ketua Penerangan PKR Sarawak. Saya harap rakyat Puncak Borneo terus tolak katak-katak ini. Sekian, terima kasih.